Walau ditikam dan telah dilibas 267 kali, walau ditembak dengan 152 peluru, walau dibedil meriam 46 peluru, walau perutnya berlubang dengan lahar magma, walau separuh wajahnya telah hancur, bahkan walaupun telah mati sekalipun, Edward Newgate, the strongest man in the world, Whitebeard, enggan merebahkan tubuhnya. Dan di belakangnya tiada langsung tercalit sebarang luka kerana bacol lari dari pertarungan. Di saat kedatangannya ingin mencabar, dikerah segala aliansi, segala senjata, segala perangkap dipasang sedia kerana gementarnya mereka menerima kunjungannya. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang yang mampu menyandang posisi Raja Lanun, seorang lelaki yang terkuat di seluruh dunia, seorang ayah yang sangat-sangat mengasihi anak-anaknya. Inilah seluruh kisah tentang kehidupan Edward Newgate, the Godfather of One Piece. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimis Koverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimis Koverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, service atau media sosial korang. Join grup Telegram Koverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel Tori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Enakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. 74 tahun dahulu, Edward Newgate telah lahir di sebuah negara yang bernama Spink, iaitu sebuah negara yang tersangat miskin. Disebabkan negara itu tak mampu membayar cukai kepada kerajaan yang dikenali sebagai The Heavenly Tribute, negara itu menjadi terabai, menyebabkan banyak lanun dan penculik bermaharajalela di negara tersebut. Dan akhirnya negara itu pun musnah dan ramai kanak-kanak menjadi yatim piatu, termasuklah Whitebeard sendiri. Dia telah mula berlayar pada usianya yang sangat-sangat muda dan tujuannya hanyalah untuk menyara penduduk di negaranya sambil menyembunyikan identitinya sebagai penyalur duit tersebut sepanjang hayatnya. Sebelum tertubuhnya Whitebeard Pirates dan hanya sekadar seorang kru member dalam sebuah kapal lanun, Whitebeard menggelar dirinya sebagai Newgate. Dan dari awal lagi kita mengenali watak besar ini sebagai seorang yang tidak menginginkan harta, namun sangat-sangat menginginkan sebuah keluarga. Lebih kurang 40 tahun dahulu, Whitebeard telah menyertai Rocks Pirates selama 2 tahun dan setelah insiden God Valley, Whitebeard telah keluar dari kumpulan lanun itu dan lebih kurang 5 tahun berikutnya, Newgate telah menubuhkan lanunnya sendiri yang dikenali sebagai Whitebeard Pirates. Selang 3 tahun berikutnya, Whitebeard telah disertai dengan ramai crewmates atau digelarnya sebagai anak dan mereka telah berlayar sehinggalah kapal Moby Dick telah terdampar di sebuah negara yang diberi nama Wano. Di sana Whitebeard telah bertemu dengan seorang samurai gila yang menyerangnya sambil berkata ingin menyertainya. Dia adalah Kozuki Oden. Selang beberapa masa sambil membaiki kapal Moby Dick, Oden meraihkan kedatangan mereka dengan sebuah kenduri makan Oden. Oden kerap meminta izin dari Whitebeard untuk membawa dia bersama-samanya. Setelah 2 minggu berlalu, Whitebeard dengan krunya cuba untuk meninggalkan Oden, namun Oden berjaya menghidu tindakan Whitebeard dan mengikat kapal Whitebeard dengan sebuah rantai, dan Izo juga turut ikut Oden dengan memeluk tubuh Oden dan kedua-dua mereka telah diseret oleh Moby Dick. Setelah membawa masuk Izo ke dalam kapal, Whitebeard memberikan Oden satu ujian. Jika dia mampu untuk bertahan di Heret selama 3 hari, dia akan dibenarkan untuk sertai Whitebeard Pirates. Oden telah bertahan selama 2 hari, 23 jam dan 50 minit di Heret dan kemudiannya dia telah melepaskan rantai tersebut setelah mendengar jeritan seorang wanita yang dalam masalah dan Oden terdampar ke satu pulau. Pada hari berikutnya, Whitebeard menemui Oden dan seorang wanita yang bernama Toki berhadapan dengan sekutu
kumpulan lanun yang diketuai oleh Karma bersama-sama krunya. Whitebeard dengan mudah telah menewaskan Karma dan membenarkan Oden untuk sertai kapalnya. Dan rupa-rupanya bukan 2 orang sahaja dari Wano yang telah menyertai Whitebeard, bahkan 4 orang. Mereka ialah Nekomamushi dan Inuarashi yang bersembunyi dalam kapal Whitebeard. 2 tahun setelah Oden menyertai kapal Whitebeard, Whitebeard memutuskan untuk membahagikan krunya kepada beberapa division dan melantik Oden sebagai Second Division Commander. Selang beberapa masa, Whitebeard Pirates telah menemui Marshal D. Teach dan membenarkan Teach untuk sertai kapalnya. Selang 2 tahun kemudian, Whitebeard telah sampai ke sebuah pulau yang telah gempa dan kecoh, menyebabkan banyak haiwan buas keluar dari situ dan ikan-ikan juga berenang liar ketakutan. Setelah mereka berlabuh di pulau tersebut, Oden adalah orang yang pertama yang meluru dan ternyata orang yang mengakibatkan satu pulau tersebut menjadi kecoh rupa-rupanya adalah kru lanun The Pirate King, Goldie Roger. Oden lah orang pertama yang meluru ke arah lanun-lanun Roger dan Oden telah dengan mudah diterbangkan oleh Roger. Kemudian sambil berterbangan, Whitebeard telah meluru ke arah Roger dan kedua-dua mereka telah bertembung yang menghasilkan gegaran yang kuat di pulau tersebut. Kedua-dua lanun dan kru mereka masing-masingnya telah bertarung selama 3 hari dan dileraikan dengan pertukaran hadiah. Roger telah memberitahu hasratnya kepada Whitebeard dan memohon untuk meminjam Oden selama tempoh masa 1 tahun. Walaupun Whitebeard tidak bersetuju sepenuhnya, Oden telah memutuskan untuk menyertai Roger. Whitebeard menunjukkan wajah annoyingnya setelah Oden berpisah dari kru mereka. Dia juga mengetahui bahawa Nekomamushi dan Inuarashi juga telah menyertai Roger. Sebelum era The Great Age of Pirate, Whitebeard, Roger dan Shiki lah yang menguasai lautan dan Whitebeard dan Roger sering bersaing antara satu sama lain. Whitebeard juga kenal beberapa ahli crewmates Roger, contohnya seperti Buggy dan Shanks. Namun selang beberapa masa, Roger akhirnya telah menemui Laugh-Tale dan selang beberapa masa, Roger telah mengunjungi Whitebeard buat terakhir kalinya sebelum mengucapkan selamat tinggal buat selama-lamanya. Semasa hari mereka berjumpa, Roger telah mendedahkan kepada Whitebeard berkenaan Will of D. Setelah Roger dieksekusi, Shiki telah berjaya meloloskan diri dari Impel Down dan dia telah menemui Whitebeard di dalam kapal Moby Dick. Shiki cuba memujuk Whitebeard untuk sertai perancangannya dan cuba untuk mengikat perikatan bersama-sama Whitebeard, namun Whitebeard telah menolaknya. Walaupun Whitebeard menolak tawaran Shiki, Shiki tetap mendedahkan perancangannya. Dengan ketiadaan Roger akibat mati dieksekusi dan Shiki kerana merencanakan perancangannya, Whitebeard menjadi lanun yang tidak lagi ada tandingannya di lautan kerana mampu untuk bersaing seimbang dengan Pirate King. Walaupun begitu, Whitebeard juga mengetahui perkembangan perkara-perkara lain yang telah berlaku di bahagian lautan yang lain, contohnya duel yang sering berlaku antara Dracula Mihawk dengan Shanks. Selang beberapa masa, World Government telah menobatkan 4 lanun terkuat di New World sebagai 4 maharaja, termasuklah Shanks, Kaido, Big Mom, termasuklah dirinya sendiri. Selang beberapa masa setelah bermulanya The Great Age of Pirates, Whitebeard telah mengunjungi Fishman Island dan membebaskan kerajaan tersebut dari serangan lanun dan telah mengisytiharkan bahawa Fishman Island adalah kini berada di bawah wilayahnya. Whitebeard telah mempertahankan Pulau Fishman kerana King Neptune adalah kawan baiknya dan telah sama-sama minum 20 tahun dahulu. Dengan pengisytiharan itu, pulau tersebut akhirnya aman dan tiada lagi lanun yang berani untuk membuat kekacauan di situ. 3 tahun sebelum Luffy memulakan pengembaraannya sebagai lanun, Whitebeard telah membaca tentang seorang rukis yang bernama Portgas the Ace yang semakin meningkat naik dan merupakan kapten untuk Spade Pirates. Dan Whitebeard juga mendengar bahawa dia telah menolak jawatan Shichibukai yang ditawarkan kepadanya oleh World Government. Sebaik saja pertarungan epik yang berlarutan sehingga 5 hari di antara Ace dan Jinbe, Whitebeard telah datang ke arah Spade Pirate dan memberitahu kepada krunya yang lain bahawa dia akan berurusan dengan Ace berseorangan diri. Whitebeard telah dengan mudah mengalahkan Ace dan krunya berseorangan diri dan tanpa luka. Melihatkan potensi Ace, Whitebeard telah melantik Ace sebagai Second Division komandernya. Walaupun Ace beberapa kali cuba untuk membunuhnya dan usia Ace yang masih muda. Selang beberapa masa, Ace telah memberitahu Whitebeard siapa bapaknya yang sebenarnya. Namun, Whitebeard tidak pedulikan hal tersebut dan mengatakan bahawa setiap orang adalah anak kepada lautan. Dan selang beberapa masa juga, Ace telah mengutarakan hasratnya untuk berperang dengan Kaido untuk membebaskan negara Wano. Walaupun Whitebeard telah mengetahui kematian Oden beberapa tahun yang lalu, Whitebeard tetap tidak bersetuju dengan permintaan Ace kerana dia khawatirkan peperangan itu akan menyebabkan ramai dari anak-anaknya yang akan terkorban. Semasa Marshal D. Teach yang telah pun menjadi kru Whitebeard bertahun-tahun lamanya membunuh Touch, iaitu Division Commander yang keempat, untuk mendapatkan sebuah Devil Fruit yang bernama Yami Yami no Mi, Ace telah memutuskan untuk keluar memburu Teach
Walaupun Whitebeard tidak menginginkan Ace untuk pergi merasakan sesuatu terhadap Teach, Ace tetap juga berdegil untuk keluar memburu Teach. Beberapa masa kemudian, kapal Moby Dick telah dikunjungi oleh Rockstar dengan membawa sepucuk surat kepada Whitebeard dari kaptennya Shanks. Whitebeard telah mengoyak-ngoyakkan surat tersebut kerana berang Shanks tidak datang menghadapnya sendiri dan memerintahkan Rockstar untuk menyuruh kaptennya untuk berjumpa dengannya sendiri dan membawa sake yang terbaik. Setelah bertarung dengan beberapa marine yang menghalangi pertemuannya dengan Whitebeard, akhirnya Shanks telah tiba dan masuk ke dalam kapal Whitebeard berseorangan diri. Setelah merebahkan beberapa kru Whitebeard dengan kemampuan Haoshoku Hakinya yang luar biasa, Shanks telah bersila dan duduk bersemuka dengan Whitebeard. Whitebeard bercakap tentang Goldie Roger dan masa silam Shanks sebagai apprentice di dalam kapal Roger bersama-sama Buggy. Whitebeard juga mengetahui tentang pertarungan antara Shanks dengan Mihawk sebelum ini yang masih segar dalam ingatannya. Apabila Whitebeard menegur Shanks tentang tangannya yang kudung, Shanks menjelaskan bahawa dia telah mempertaruhkan tangannya kepada generasi berikutnya. Ketika Shanks memohon supaya Whitebeard menghentikan Ace dari mengejar Teach kerana dia rasa Ace belum bersedia, Whitebeard telah tertawakan permohonan Shanks dan mengatakan bahawa dia baru setahun jagung untuk menasihatinya dan mengatakan bahawa Teach perlu diajar, perlu diteachkan. Setelah mengatakan bahawa dia tidak perlu khawatirkan apa-apa, Whitebeard telah bertembung dengan Shanks yang menyebabkan langit terbelah. Siapa nak come first? IG Shop Tishatsu 99 menawarkan kepada kita pelbagai apparel anime yang menarik. Ada pelbagai desain t-shirt anime untuk dimiliki dan juga desain hoodies yang sangat-sangat menarik. Sekarang ni IG Shop Tishatsu 99 sedang mengadakan promosi bersempena Ramadan. Harga yang ditawarkan serendah RM90 untuk 3 helai baju. Subhanallah, what a great deals guys. Baru-baru ni diorang ada hantar kat aku satu design t-shirt diorang dan feeling dia memang ngam geng. Dan apa yang menariknya, baju ni kat bahagian depan dia ada patch tau. Memang rare gila. So kalau korang berminat untuk dapatkan t-shirt ni, korang boleh follow IG Shop Tishatsu 99 dan korang juga boleh PM WhatsApp diorang. Link IG Shop dengan WhatsApp aku tinggalkan di ruangan description. Selain tu hari ni juga aku nak highlight bisnes trading nakama kita, The Chartist. The Chartist membantu anda untuk bijak berdagang dan membuat keuntungan up to 1,000 sehari. Bro, sehari 1,000. Subhanallah. So cara nak dapatkan sehari 1,000 ni, diorang akan bantu kita dengan 3 perkara. Yang pertama, diorang akan sediakan kelas secara percuma dari basic sampai jadi pro dalam berdagang yang akan diadakan pada setiap hari Jumaat jam 9 malam untuk beginner dan Ahad pukul 9 malam untuk mereka yang dah advance. Yang kedua, The Chartist akan membantu kita dari segi signal untuk kita mulakan dagangan. Yang ketiga, which is special offer untuk kita yang hanya ditawarkan sehingga 30 April 2021 sahaja, iaitu bonus support floating. Bonus support floating ini bermaksud kalau kita deposit $1,000, The Chartist akan suntik another $1,000 untuk kita buat trading. Bermaksud kita akan ada $2,000 equity untuk trading. Great offer ni geng. For more information, korang boleh klik link WhatsApp atau link Telegram atau link IG atau link FB doang yang aku sediakan kat bawah. Setelah Ace ditangkap, Whitebeard beserta krunya telah cuba untuk menggagalkan eksekusi Ace. Whitebeard akhirnya telah membuat pergerakan dan kapal perdana Whitebeard Moby Dick telah pun berjaya menghapuskan 23 kapal yang mengawasinya, membuatkan pihak Marine gagal untuk menjejaki lokasinya dan tak tahu bila Whitebeard akan menyerang dan dari arah mana dia akan datang. Kaido juga dikatakan cuba untuk menyerang Whitebeard namun berjaya dihentikan oleh Shanks. Dan finally, dari dalam air, Whitebeard yang telah coatingkan Moby Dick telah muncul tepat-tepat di dalam lingkaran Marineford. Masa dia keluar dari kapal tu memang epic gila kan. Dan Whitebeard mengatakan, mana anak kesayanganku, jangan sampai dia tercedera. So dalam chapter 551 ni, tahulah kita bahawa 2 tahun sebelum Ace dieksekusi, Marine bersama-sama Whitebeard telah mengetahui bahawa Ace adalah anak kepada Roger. Sebelum Ace berjaya ditangkap oleh Marine melalui rancangan licik mereka, iaitu untuk jadikan dia sebagai Shichibukai, Whitebeard telah dulu berjaya merekrut Ace dan berhasrat untuk menjadikan Ace sebagai Raja Lanun yang seterusnya.
Ace telah bertanya kepada mereka kenapa mereka datang untuk selamatkan dia, sebab salah dia semua ni berlaku. Dan masa ni mengalir air mata aku tu. Whitebeard telah menipu, mengatakan yang dia yang mengarahkan Ace untuk pergi menangkap Blackbeard, dan Marco pun mengakuinya. Kemudian Whitebeard telah mula melancarkan serangannya dengan menghentak udara menggunakan kedua-dua tangannya, mengakibatkan satu gempa bumi yang kuat dan disusuli dengan tsunami yang telah datang dari kedua-dua arah. Namun Admiral Aokiji telah pantas untuk membekukan tsunami tersebut dengan kemampuan Devil Fruitnya, dan dia juga telah membekukan air di situ, membuatkan semua kapal-kapal yang ada tidak lagi dapat bergerak. Namun dengan tindakan Aokiji itu membuatkan para lanun aliansi Whitebeard dan lanun Whitebeard sendiri dapat berdiri di atas ais tersebut dan terus maju. Kemudiannya Mihawk telah cuba menyerang dari jarak jauh, namun serangannya itu telah berjaya dipatahkan oleh Diamond Jozu. Kizaru juga turut cuba untuk menyerang, namun telah dipatahkan oleh kepala nanas Marco the Phoenix. Kemudian Admiral Akainu pula telah melancarkan serangan meteor magmanya, namun mudah ditangkap Whitebeard dengan Murakumogirinya. Kemudian Little Oz Junior dari pasukan Little Pirates telah berjaya memasuki bahagian teluk Marineford, namun Whitebeard tidak membenarkan tindakannya itu, dan kemudiannya kita dapat melihat Oz telah menerima serangan bertalu-talu dari pasukan Shichibukai, Doflamingo, Gecko Moria dan Bartolomeo Kuma. Dan melihatkan Oz yang telah rebah, Whitebeard telah bersedih. Kemudian Whitebeard telah diserang oleh Vice Admiral Ronse dari skuad Giant Marine, namun Whitebeard dengan mudah mengalahkannya dengan sebuah tumbukan gempanya dan mengarahkan comradesnya untuk terus maju. Apabila Whitebeard melihat beberapa orang Marine di situ yang berkomunikasi melalui Denden Mushi, timbullah persoalan dalam benaknya, apakah muslihat Sengoku? Whitebeard kemudiannya melihat sebuah kapal yang dipenuhi banduan-banduan Impel Down yang jatuh ke teluk Marineford dari langit. Salah seorang banduan tersebut adalah Crocodile yang cuba untuk menyerangnya dan membalas dendam atas perkara yang telah berlaku di antara mereka pada masa silam. Namun adik Ace, Monkey D. Luffy, telah menyepak jauh Crocodile. Whitebeard telah memberi amaran kepada Luffy bahawa dia akan membahayakan nyawanya dengan masuk campur dalam medan peperangan terhebat itu. Namun Luffy, being a Luffy, seorang yang baka, langsung tidak peduli amaran Whitebeard itu dan dengan kurang sopannya berkata bahawa dialah yang akan menjadi Raja Lanun di hadapan seorang Tok Wan yang jauh lebih lanjut lagi usia berbandingnya, dan bukanlah Whitebeard yang akan menjadi Pirate King. Mendengarkan kata-kata Luffy itu, Whitebeard menjadi terpaku seketika dan kemudiannya kagum dengan Luffy. Luffy kemudiannya mendedahkan kepada Whitebeard bahawa pihak Marine akan mengeksekusi Ace lebih awal dari jadual, membuatkan si Lanun legenda itu berterima kasih kepadanya atas maklumat berharga itu. Kemudian dari atas kapal Moby Dick, Whitebeard telah melihat betapa beraninya Luffy secara solo telah bertarung dengan ketumbukan anggota Marine yang ramai di hadapannya, sambil dibantu perlahan-lahan oleh Emporio Ivankov, kemudian Jinbe. Dan sambil bertarung, Whitebeard kemudiannya melihat satu scene yang cukup menyentuh hati, di mana Ace melarang Luffy bersungguh-sungguh supaya untuk pergi dari medan peperangan itu, namun Luffy enggan sambil berkata, perkara tersebut sedikit sebanyak telah menyentuh hati Whitebeard, dan apa yang membuatkan Whitebeard semakin yakin dengan potensi Luffy adalah apabila Sengoku mengumumkan bahawa Luffy adalah anak kepada Monkey D. Dragon, yang bukan sahaja membuatkan para Shichibukai, Marines, seluruh warga Sabaudi yang menonton peperangan tersebut, bahkan Whitebeard sendiri. Dan setelah laungan Luffy yang mengatakan bahawa dia akan tetap menyelamatkan Ace walaupun hal itu akan membuatkan dia terbunuh, terus Whitebeard meletakkan sepenuh kepercayaan kepada Luffy dan mengatakan kepada Marco, jangan sesekali kau berani, biarkan budak itu mati. Dan Marco pun Roger that, Pops. Dan dalam usaha untuk mengekang sebarang potensi pertarungan dengan warga banduan Impel Down yang tidak kurang hebat kekuatan mereka, Whitebeard telah memanggil Buggy untuk melamarnya menjalinkan perikatan. Buggy the Badut yang gemarkan kemasyhuran, apalagi terus menerima tawaran tersebut. Whitebeard kemudiannya cuba untuk menghubungi squad tapi tak dapat. Jadi dia telah menghubungi The Calvin Brothers supaya membahagi dua pasukan mereka dan menyerang dari dua arah berlainan. Whitebeard kemudiannya kelihatan menyampah dengan Crocodile yang masih menentang krunya, namun Jozu telah menghalang Crocodile. Whitebeard kemudiannya melihat Sentomaru mengepalai pasukan tentera Cyborg Pacifista memasuki medan peperangan. Skuad yang tadinya gagal dihubungi telah muncul di atas kapal Moby Dick dan melaporkan bahawa pasukannya dibantai teruk, membuatkan Whitebeard memutuskan untuk sertai mereka. Namun secara tiba-tiba, skuad telah menusuk tembus tubuh Whitebeard. Skuad kemudiannya mendedahkan bahawa dia telah mendengar bahawa Whitebeard Pirates dan Marines telah bersepakat untuk menjual semua 43
tiga aliansinya demi keselamatan Whitebeard Pirates dengan Ace. Menyedari bahawa skuad rasa dikhianati kerana asal-usul Ace, Whitebeard telah memeluk skuad dan memaafkan dia dan meyakinkan skuad dan his fellow allies bahawa jangan hanya disebabkan kebencian terhadap Roger, mereka semua membencikan Ace. Kerana kasih sayangnya terhadap Ace dan mereka semua tidak ada berbelah bahagi. Dan Whitebeard menyuruh semua aliansinya termasuklah anak-anak krunya sendiri untuk sama ada percayakan musuh mereka ataupun dirinya. Janganlah disebabkan kesilapan bapa Ace iaitu Roger, mereka menghukum pula Ace, sedangkan si anak langsung tidak mungkin dapat dipersalahkan di atas dosa bapaknya. Kemudian Whitebeard telah menghentak sebuah pukulan gempanya, membuatkan tembok ais yang menghalang lanun-lanun aliansi Whitebeard sekarang mulai bebas. Sekiranya mereka memilih untuk melarikan diri, namun sekiranya mereka tetapkan hati mereka untuk bertarung bersama-sama ayah mereka yang tercinta, sebaliknya bersedialah untuk bertarung sehingga ketitisan darah yang terakhir. Dan dengan kalimat itu, Whitebeard akhirnya mula mengatur gerak untuk dia sendiri turun padang untuk bertempur di medan peperangan, membuatkan Fleet Admiral Sengoku sendiri ketakutan dengan kehadirannya. Whitebeard kemudiannya berhadapan dengan seorang lagi gergasi dari skuad gergasi Marine, John Giant. Kemudian Whitebeard telah melepaskan sebuah serangan yang mengakibatkan seluruh pulau tersebut, bahkan lautan sendiri menjadi bergegar dan terumbang-ambing. Inilah kekuatan sebenar dari seorang yang dijuluki sebagai the world's strongest man, the man that can destroy this world single-handedly. Kemudian Whitebeard telah menyerang John Giant dengan pukulan gempa yang juga menyebabkan serangan itu sampai ke arah platform eksekusi Ace. Namun serangan gempanya itu telah dihentikan oleh 3 admirals yang berada di situ. Pihak Marines kemudiannya meneruskan perancangan mereka yang seterusnya, iaitu mengepung tentera Whitebeard dengan tembok yang dipenuhi dengan meriam. Dan setelah beberapa tembok di situ gagal berfungsi disebabkan ais yang dihasilkan Aokiji sebelum ini, Akainu telah menghujani teluk berais itu dengan magmanya supaya tentera Whitebeard kehilangan tempat berpijak. Serangan Akainu itu juga turut memusnahkan kapal Moby Dick, membuatkan Whitebeard dalam diam memohon maaf kepada kapalnya itu. Dan akhirnya tentera Whitebeard telah terkepung dengan tembok itu. Bahkan Whitebeard sendiri tidak dapat memusnahkan tembok itu. Namun di tempat Oars rebah sebelum ini, there is an opening. Melihatkan tentera Whitebeard yang dilihat tidak berdaya melainkan dengan hanya satu tempat sahaja yang terbuka, membuatkan Sengoku cepat-cepat mengarahkan eksekusi Ace dilaksanakan. Dan ternyata Oars Junior setelah menerima serangan bertalu-talu dari Shichibukai, dia masih lagi bernyawa. Whitebeard kemudiannya mengarahkan Oars untuk tetap berada di posisinya, dan Whitebeard mengarahkan Jozu untuk mula mengeluarkan senjata rahsia mereka. Kemudian kapal terakhir Moby Dick telah muncul dari bawah laut, yang mana pihak Marines langsung tidak menjangkakan perkara tersebut. Menggunakan tenaga Oars untuk mengangkat seluruh tentera Whitebeard yang berada dalam kapal tersebut, mereka akhirnya telah berjaya keluar dari kepungan tembok pengecut Marine itu. Whitebeard kemudiannya telah menyerang dengan sebuah hayunan yang kencang yang telah melayangkan dozens of Marines yang berada di situ. Whitebeard berusaha untuk menyerang sekali lagi dan tubuhnya telah dibekukan oleh Aokiji. Namun Aokiji ternyata gagal untuk membekukan The Quake Man. Aokiji kemudiannya telah dihunus tembus tubuhnya dengan Murakumogiri milik Whitebeard. Namun Aokiji berjaya terselamat dan telah disusuli dengan pukulan Jozu. Whitebeard kemudiannya menyambut Luffy yang telah ditendang Kizaru dan telah meletakkan Luffy di bahunya selayaknya tuala rewang. Kizaru menyindir Whitebeard kerana mempercayakan Luffy sebagai penyerang utamanya. Whitebeard kemudiannya melempar Luffy ke arah orang bawahannya dan telah bertarung dengan Akainu. Setelah akhirnya the legendary hero of the Marine, Monkey D. Garp telah turun padang, tentera Whitebeard menjadi sedikit cuak. Namun Whitebeard mengatakan supaya jangan takut sebab Garp hanyalah seorang Marine tua. Namun dengan tidak semena-mena, Whitebeard telah diserang penyakit tuanya, membuatkan dirinya terpampang terdedah, dan Akainu telah mengambil kesempatan itu untuk melepaskan sebuah serangan yang besar ke atas Whitebeard. Setelah Marco berjaya ditumpaskan dengan gandingan serangan Onigumo dan Kizaru, Jozu berjaya ditumpaskan oleh Aokiji. Sengoku telah mengarahkan untuk semua Marines menumpukan serangan mereka ke atas Whitebeard yang telah pun berjaya dilembutkan oleh Akainu. Whitebeard kemudiannya telah diserang dengan ramai Marine yang berada di situ, ditikam dengan pedang, dibedil dengan senapang, diletupkan dengan bazooka. Namun setelah serangan bertalu-talu dari Marine itu, Whitebeard masih gagal untuk direbahkan, dan Whitebeard telah mengungkapkan sebuah kata-kata yang cukup
cukup legenda. I don't need any help because I am the Whitebeard. Kemudian Whitebeard menghayunkan Saijo Owazamono-nya, Mura Kumogiri ke lantai plaza, menghiris bumi Marineford dengan kemampuan gempanya, membuatkan ratusan anggota Marine telah melayang ke udara. Pihak Marine kemudiannya sekali lagi cuba untuk memancung Ace setelah cubaan pertama digagalkan oleh Crocodile. Dan pada kali ini, tiada siapa lagi yang dapat menghalang eksekusi itu. Namun apa yang mengejutkan, di saat seluruh bala tentera Whitebeard, aliansinya, Diamond Jozu, Marco the Phoenix, not even Whitebeard sendiri dapat menghalang eksekusi tersebut, Monkey D. Luffy telah menghamburkan tenaga Haoshoku Hakinya, membuatkan ramai anggota Marine telah rebah pengsan, termasuklah sang Algojo yang akan mengeksekusi Ace. Setelah melihat keupayaan haki sang penakluk milik Luffy, keyakinan Whitebeard terhadap Luffy semakin meningkat dan menyerahkan semua bala tenteranya untuk membantu Luffy, dan dia bersendirian berurusan dengan semua Marine yang ada di situ. Semasa Kizaru cuba untuk menghentikan Luffy, dia sendiri yang menghalang Kizaru, namun Admiral itu telah menembak Whitebeard di tubuhnya dengan keupayaan Devil Fruit-nya. Dan dari bawah, Whitebeard telah melihat Luffy telah melakukan hal yang mustahil, yaitu berjaya mengalahkan the legendary hero of the Marines, Monkey D. Garp, dan juga berjaya menahan serangan dari Fleet Admiral Marine sendiri, Sengoku the Buddha. Tapi yang pasal Garp tu, of course lah, Garp back off kan, kalau orang lain mau mendapat Gentle Fist Garp tu. Dan Luffy akhirnya berjaya membebaskan Ace. Setelah Ace berjaya dibebaskan, skuad yang rasa bersalah dengan tindakannya sebelum ini, yang bukan sahaja meragui kasih sayang ayahnya, Whitebeard, bahkan dia tergamak menikam ayahnya sendiri, skuad telah membuat keputusan untuk menjadi galang ganti kepada Ace, Whitebeard dan seluruh bala tentera Whitebeard untuk mereka semua melarikan diri. Namun, sebagaimana yang kita tahu, prinsip kejantanan Whitebeard, dia tidak pernah melarikan diri dari peperangan, dan Whitebeard telah menghentikan kapal Moby Dick yang sedang dipandu oleh skuad dengan hanya sebelah tangannya sahaja. Dia kemudiannya mengisytiharkan bahawa supaya seluruh pirates untuk beredar, dan dia ingin mengakhiri usianya di situ dan bertarung dengan seluruh Marine berseorangan diri. Setelah melihatkan Ace berhampirannya, Whitebeard tidak pun mahu dengar apa-apa sahaja kata-kata dari Ace, walaupun ucapan terima kasih. Cuma apa yang ingin dia tahu hanyalah, adakah dirinya seorang ayah yang baik. Sambil bersujud di hadapan ayahnya dan sambil bercucuran air mata deras mengalir, Ace mengakuinya. Hal tersebut membuatkan Whitebeard tertawa gembira. Namun setelah segala usaha susah payah, ternyata Ace yang terselamat dari hukuman eksekusi akhirnya telah menghembuskan nafasnya yang terakhir apabila dia telah menerima tumbukan magma dari Akainu dari belakangnya yang tembus sampai ke depan. Kematian Ace adalah kerana dia ingin melindungi adiknya, kerana dia ingin memelihara nama baik Whitebeard yang dikatakan pengecut oleh Akainu, dan disebabkan seperti Whitebeard dan bapa kandungnya, Ace juga tidak pernah melarikan diri dari peperangan. Melihatkan perkara tersebut, Whitebeard telah menitiskan air matanya kesedihan setelah dia kehilangan anaknya, dan dengan kematian Ace juga bergelojaklah nafas amarah sang monster itu. Whitebeard telah menyerang Akainu dengan sepenuh tenaganya, sepenuh hatinya, sehingga mencederakan Akainu dengan teruk. Namun Akainu juga sempat untuk menyerang sehingga sebahagian dari wajah Whitebeard hancur, dan Whitebeard telah melepaskan serangan sekali lagi ke arah Akainu yang mengakibatkan Marine Headquarters berberantakan teruk, dan serangan tersebut juga telah mengakibatkan retakan yang sangat besar yang membahagikan dirinya dan keluarga tercintanya. Sengoku mengatakan dengan penuh takjub bahawa dengan separuh muka Whitebeard yang sudah pun terkopak, dia masih mempunyai kekuatan sehebat itu. Dan akhirnya musuh yang sebenar, musuh yang menjadi dalang kepada segala kekecohan ini telah muncul dengan sangat pengecutnya. Blackbeard telah muncul di saat kedua-dua pihak telah tersangat-sangat kepenatan. Setelah melihat Blackbeard, Whitebeard telah menyerang di tempat Blackbeard Pirates berdiri dengan niat untuk menuntut bela atas kematian Touch. Kemudiannya Blackbeard telah bertarung dengan Whitebeard
Dan kita dapat lihat dari segi kekuatan Devil Fruit, Gura-Gura Nomi tidak dapat mengatasi kemampuan Yummy Yummy Nomi. Namun Whitebeard yang berbaki 0.001% lagi nyawanya telah berjaya mengalahkan Blackbeard dengan menghentak Murakumogirinya ke arah Blackbeard dan telah melanyak Blackbeard ke tanah dengan kekuatan gempanya. Blackbeard dengan baculnya telah mengarahkan anak-anak buahnya untuk menyerang Whitebeard dan mereka telah menyerang dengan peluru dan pedang. Namun serangan tersebut juga gagal untuk menghentikan nafas gempa sang legenda itu dan dia mula mengaturkan kata-kata terakhirnya yang dimulakan dengan menafikan Blackbeard bukanlah orang yang ditunggu-tunggu Roger walaupun dia memegang nama tengah D. Kemudiannya Whitebeard mula bercerita tentang harta One Piece yang apabila ditemui ia bakal mengguncang dunia dengan peperangan dunia yang besar. Dan Whitebeard mengakhiri ucapannya dengan mengatakan, One Piece wa jitsuzai suru. Dan dalam hatinya Whitebeard telah memohon 1000 kemaafan kepada anak-anaknya dan telah mengungkapkan kalam selamat tinggal. Setelah dilibas dan ditikam 267 kali, ditembak dengan peluru pistol dan senapang 152 kali, dibedil dengan meriam 46 kali, Whitebeard, Edward Newgate, the strongest man in the world, akhirnya telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Walau rohnya telah terlucut, jasad gagah bagak Whitebeard terlalu teguh untuk tersungkur. Dan apa yang lebih mengkagumkan adalah di sebalik belakangnya langsung tidak tercalit sebarang luka seorang pengecut yang lari dari bertarung. So gang, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And before I end, sedikit renungan daripada Abu Hurairah menyatakan telah bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud apabila telah tibanya Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka dan diikat segala syaitan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ahmad dan Baihaqi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nescaya akan diampuninya segala dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Semoga kita dapat mempergandakan amal ibadat kita di bulan ini dan terus istiqamah sehingga mati. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi